Kita berkumpul sama-sama doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus memimpin kidung, sila buka bilangan 375. 375. Nyanyi ayat pertama. Hai kau yang hatinya hancur dalam penuh pedih, datang dan bersujudlah, Yesus menantimu. Dia sembuhkan jiwamu, memberikan mengapa tunggu jalannya, datanglah padanya. Ayat kedua, teguh pada salibmu, tanpa perlindungan, masuklah dalam darahnya, dia korban untukmu. Dengar suaranya yang lembut, dengar panggilannya, terluka bambu disalib, Yesus sembuh semua. Tiga, ikut perjuangan kasih-Nya, kasih yang abadi, dalam terang dan sukacita, semuanya di surga. Percaya segenap hati, datang dan selamatlah, datanglah penada rindu untuk memelukmu. Sila buka lagi bilangan 377. 377. Nyanyi ayat pertama. Kala ku temui cobaan, kala jalan hidup sukar, satu walau walimani, Tuhan kau ingatku, Tuhan kau ingatku, Tuhan kau ingatku. Ayat 2. Ini dunia penuh batin, bayangi jiwa ragaku, walau cuma di hatiku, Tuhan kau ingatku, Tuhan kau ingatku, Tuhan kau ingatku. Bagus bahwa kau dekat, Tuhan kau ingatku. Ayat 3. Saat senang atau susah, saat suka maupun duka, cukuplah bila ku tahu, Tuhan kau ingatku, Tuhan kau ingatku, Tuhan kau ingatku. Ku tak bagus bahwa kau dekat, Tuhan kau ingatku. Sila buka lagi bilangan 378. 378. Nyanyi ayat pertama.
anugerah Tuhan. Percayalah kepada Yesus agar hidup bahagia. Tak percaya. 4. Dalam rumah Tuhan, duduk di kakinya, atau berjalan di sisinya, kemanapun juga Yesus pergi, hanyalah percaya dan tahan. Percayalah kepada Yesus agar hidup bahagia. Tak percaya. Syukur puji Tuhan Yesus, pelajaran kidung sampai di sini. Haleluya. Kita bersiap sedia, sila doa dalam hati. 我们预备同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulakan kebaktian pada malam ini. 奉主耶稣基督圣名开始今天晚上的聚会。 Mari kita menaikkan pujian nomor 225. 首先，我们一同颂诗赞美诗225首。 Mohon karunia-Nya, kuasa-Nya besar di hatiku, Dia menguatkan rohaniku, serbu semuanya. Tetapi aku boleh serah, Terima Tuhan yang besar, hati bersih tiada dosa, karena turun-Nya. So harus dengar suara-Nya, taati semua kehendak-Nya. Rajin dan setia layani Dia, selesaikan tugasmu. Bukan kita kumpul di surga, terima kemuliaan yang besar, hati bersih tiada dosa, karena turun-Nya. Jangan padamkan gerakan roh yang membantuku saat lemah. Selalu beriku kekuatan memegang firman-Nya. Tuhan kita kumpul di surga, terima kemuliaan yang besar, hati bersih tiada dosa, karena turun-Nya. Harus taat pimpinan roh, singkirkan semua hawa nafsu, kuasai tubuh melatihnya,
menjadi Allahnya. Datanglah sampai di surga, sehingga kemuliaan yang besar. Hati bersih tiada dosa, keseluruhan rohnya. Silakan duduk. 请坐。 Haleluya, selamat petang, salam damai sejahtera. Saya ucapkan kepada seluruh jemaat, rakan sekerja, para pendeta, penatua, dikenis yang saya kasihi, hormati di dalam Tuhan Yesus Kristus. 哈利路亚！首先要向在线上的各位长职、传道各位弟兄姊妹们，这里所敬爱的各位朋友们，问候平安。 Kita bersyukur di mana dalam seminggu ini Tuhan telah menjaga ataupun memelihara kita. 我们感谢主，过去的一个星期，主已经好好的保守看顾各位， Sehingga kita dapat berhimpun di bait suci untuk menyembah kepada Allah Bapa di sorga. 直到这个时刻呢，我们能够聚集在神的圣殿来一同敬拜他。 Sebelum kita berkongsi firman Tuhan Yesus, 在我还未分享圣经的一部分道理之前， mari kita sama-sama berlutut berdoa, kita serahkan kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. 首先我们将一同跪下祷告，把聚会呢交托于主耶稣基督的手中。 Dan Roh Kudus melayang-layang di antara kita. 愿神的圣灵运行在我们当中， Mari kita sama-sama satu hati berlutut berdoa. 同心跪下祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa di hadirat-Mu ya Bapa di sorga. Haleluya, haleluya.
Haleluya, selamat petang. Sekali lagi saya ucapkan salam damai sejahtera kepada seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 哈利路亚！再次向各位主里亲爱的各位弟兄姊妹们问候平安。 Di sini kita akan berkongsi firman Tuhan yang berjudul Penuhilah panggilan pelayananmu. 在这里要和各位分享的题目是你全备侍奉的呼召。 Judul ini berbentuk mendorong ataupun menasihatkan kepada kita supaya memajukan kehidupan rohani kita. 这个题目是一种对我们灵性生活里的一种劝勉， Yaitu setelah menjadi umat pilihan Tuhan dan disayanginya. 当我们成了主所爱的选民， Justru kita memenuhi panggilan pelayanan di dalam Tuhan. 那么我们就响应神的呼召。 Mari kita membaca dahulu di kitab 1 Petrus pasal 2 di sini. 首先，我们请看彼得前书的第2章， 1 Petrus pasal 2 ayat 9 hingga 10. 彼得前书第2章第9节到第10节。 Ayat 9, 第9节， tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。 Ayat 10. 第10节， Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 10节，你们从前算不得子民，现在却做了神的子民；从前未曾蒙怜悯，现在却蒙了怜悯。 Firman ini memberitahu tentang status kita. 这个道理告诉我们的身份。 Ya, pada mulanya kita ini berada di dalam kegelapan. 说到起初，我们是身处在黑暗当中。
Ya, dan kita ini bukan umat Allah. 我们都不是神的选民， Dahulu tidak dikasihani, 以前都不蒙怜悯， tapi sekarang kita sudah menjadi umat Allah. 如今我们成了神的信徒， Ya, dan sekarang kita beroleh belas kasihan. 如今我们得了怜悯， Jadi oleh itu kita mempunyai kedudukan yang disebut di sini adalah bangsa yang terpilih. 因此我们现在在这里所提到的就是被拣选族类的身份， Imamat yang rajani, 是君尊的祭司， bangsa yang kudus, 圣洁的国度， umat kepunyaan Allah sendiri. 是属神的子民。 Jadi status kita sangat rohani, sangat tinggi berbanding dengan orang-orang di luar sana. 因此我们的身份比起外面的人的身份还要来得高。 Ya, dan begitulah kita supaya kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus. 那么我们的生活呢，必须要符合基督的福音。 Nah, mari kita membaca di dalam Kolosi pasal 2 di sini. 请看哥罗西书的第2章 Ayat 6 hingga ayat 7. 第6节到第7节。 Kolosi pasal 2 ayat 6 hingga ayat 7. 哥罗西书第2章第6节到第7节。 Ayat 6, 第6节， kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 6节，你们既然接受了主耶稣基督，就当遵他而行。 Ayat 7, 7节， hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 在他里面生根建造，信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。 Firman ini bermaksud 这个道理的意思， yaitu kita kepenuhan hidup di dalam Kristus. 我们在基督里面的充满的生活。 Jadi begitulah kita memenuhi panggilan Tuhan ini di dalam kehidupan rohani kita. 这么样我们就在我们的属灵生活里面就是充满了我们的属灵生活。 Jadi di sini dia berkata hendaklah kamu berakar di dalam Dia 在这里说到要在他里面生根建造， dan dibangun di atas Dia, 信心坚固， dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, 同时呢也就是感谢的心也更加增长了。 dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 就是说呢感谢的心更加的增长了。 Ya. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, 我所敬爱的各位弟兄姊妹们呐， yaitu kita memenuhi panggilan pelayanan ini. 就是我们就是在呼召的侍奉里面呢，就是全备了。 Di sini kita akan belajar beberapa perkara. 在这里呢，我们将学习几点。 Kalau kita merujuk di dalam Kolosi pasal 1 ayat 25. 要是我们看哥罗西书di 第1 sana 章20节， ya, di sana menyatakan menjadi pelayan jemaat. 在那里说到要成为教会的侍奉者。 Ya, dan di ayat 28 hingga di ayat 29 28节到29节， supaya bertumbuh di dalam Tuhan. 好让在基督里面呢能够成长。 Baik, di dalam gereja di mana Tuhan memberi berbeza-beza karunia. 在教会里面呢，神赐给的恩赐都不一样。 Kita merujuk di dalam 1 Korintus pasal 12 di sini. 请看哥林多前书的第12章。 1 Korintus pasal 12 ayat 5. 12章第5节。 1 Korintus pasal 12 ayat 5 berkata, 第5节， dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. 只是也有分别，主却是一位。 Jadi kita tumpukan di sini yaitu pelayanan. 在这里呢，我们专注就是关于这个侍奉。 Jadi macam mana ataupun bagaimana kita memenuhi panggilan pelayanan ini? 那么我们怎么样来去在侍奉的呼召里面要全备呢？ Yang pertama 第一 yaitu melalui kasih. 就是借着爱， Ya.
Mari kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 4. 请看约翰一书的第4章， 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga 10. 约翰一书4章第7节到第10节， Ayat 7. 第7节， Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神。 Ayat 8. 第8节， Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 没有爱心的就不认识神，因为神就是爱。 Ayat 9. 9节， Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. 神差他独生子来到世间来，使我们借着他得生。神爱我们的心就在此显明了。 Ayat 10. 10节， Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 10节，不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。 Ya. Kalau kita merujuk di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. 要是我们读约翰福音3章的16节， Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, 因为神对世人的大的爱， sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, 甚至将赐给了我们他的独生子， supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, 好让凡是信他的不得灭亡， melainkan beroleh hidup yang kekal. 反而得永生。 Kita tahu bahwa manusia ini jatuh dalam dosa, 我们都知道世人坠入最终了， di mana Adam ataupun manusia yang pertama itu telah melanggar perintah Tuhan, 就是世界第一个人物就是亚当犯罪了， yaitu memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. 就是吃了禁果分别善恶的果。 Dan apabila mereka telah memakannya, maka mereka jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. 当他们吃了这禁果之后呢，就被赶出这个伊甸园。 Dan selepas mereka memakan buah pohon pengetahuan ini, mata mereka terbuka dan mereka melihat tubuh mereka telanjang. 当他们吃了禁果之后呢，他们的眼睛就打开了，发现自己是赤身露体的， Yaitu kemuliaan Allah sudah meninggalkan. 就是他们失去了神的荣耀。 Jadi dosa daripada satu orang ini telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. 因此呢，这个罪呢，透过一个人呢，就连累到世上所有的人，因此世人都犯罪了。 Roma pasal 6 ayat 23 menyatakan upah dosa ialah maut. 罗马书第6章23节那里说到，罪的工价就是死亡。 Maka kasih Tuhan, Dia telah menjelma menjadi manusia, turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. 因此呢，神的爱，因此呢，他愿意来到世上，成为人来去拯救人类。 Yaitu Tuhan Yesus telah membuka satu jalan yang baru dan hidup. 主耶稣打开了一个新的路， Dan Dia telah mati di atas kayu salib. 他后来呢死在十字架上了。 Darah Tuhan Yesus yang mengalir di atas kayu salib adalah darah yang mahal dan darah yang menebus dosa manusia. 主耶稣所流在十字架上的血呢，是重价买来的，而且能够使我们的罪得赦。 Allah adalah kasih. 神就是爱， Dan kasih Allah itu adalah kasih yang mengorbankan. 就是牺牲的爱。 Dan kasih Tuhan itu adalah kasih yang harum. 这个神的爱呢，是香的爱。 Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. 请看哥林多前书13章。
di sana menyatakan iman, pengharapan, dan kasih. 在那里记载到关于这个信望还有爱， Dan yang paling besar di antara ketiga itu ialah kasih. 这三者最大的就是爱。 Sewaktu Tuhan Yesus bekerja di dunia ini, 当主耶稣在世上工作的时候， disertai dengan kasih. 有爱的跟随， Kasih Tuhan Yesus itu menggerakkan setiap manusia yang kejam akan menjadi pengasih. 这个神的爱呢，推动了这些有这个暴力的心的人来去相信他， Sehingga mereka berani mengorbankan tenaga, 使他们呢愿意来去牺牲他们的力量， mengorbankan masa maupun keuangan, 牺牲他们的时间还有金钱， semata-mata mempraktikkan dan mendapatkan ataupun memperoleh anugerah keselamatan itu. 为了就是要得到这个救恩。 Mari kita melihat pandangan Paulus tentang kasih ini. 我们接下来看使徒保罗对这个爱的看法， Kita merujuk di dalam 1 Korintus pasal 13 di sini. 请看哥林多前书的13章 Ayat 1 hingga ayat 2. 第1节到第2节。 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga ayat 2. 哥林多前书13章1节到2节。 Ayat 1. 第1节， Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了鸣的锣，响的钵一般。 Ayat 2. 2节， Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。 Nah saudara, kalau kita membaca pasal 13 ini, 各位弟兄姊妹们，要是我们读这13章的话， di sini mengupas tentang kasih itu. 在这里呢，解释关于这个爱。 Paulus berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia 使徒保罗说：“即使我能够说万人的方言都好， dan bahasa malaikat, 并且天使的话语都好， tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 却没有爱，我就成了鸣的锣，响的钵一般。” Dan di ayat 2 berkata lagi, 第2节又说： sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, 我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘， dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, 各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山。 tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 却没有爱，我就算不得了什么。 Jadi saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, 我所敬爱的各位弟兄姊妹们， marilah kita aplikasikan kasih Tuhan Yesus itu di dalam hidup kita. 我们应当把主耶稣基督的爱施行在我们的生活里面。 Jika tidak mempunyai kasih, 要是没有爱的话， maka sama sekali tidak berguna, 我们确实是没有用的， sia-sia saja. 都是突然的。 Yang kedua, 第2点 yaitu melalui gereja ada kasih. 就是接着教会有爱， Tuhan Yesus mencurahkan kasih-Nya kepada gereja. 神把他的爱赐给教会。 Nah, mari kita merujuk pelayanan Rasul Paulus ini. 我们考察这个使徒保罗的侍奉， Kita merujuk 2 Korintus pasal 5 di sini, 请看哥林多后书的第5章 ayat 11 hingga 15. 11节到15节。 2 Korintus pasal 5 ayat 11 hingga 15. 哥林多后书第5章11节到15节。 Ayat 11. 11节， Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan,
Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. 11节，我们既知道主是可畏的，所以劝人；但我们在神面前是显明的，盼望在你们的良心里也是显明的。 Ayat 12. 12节， Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. 我们不是向你们在举群自己，乃是叫你们因我们有可夸之处，好对那凭外貌不凭内心夸口的人有言可答。 Ayat 13. 13节， Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. 13节，我们若果癫狂，是为神；若果谨守，是为你们。 14. 14节， Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. 14节，原来基督的爱激励我们，因我们想一人既替众人死，众人都死了。 Ayat 15. 15节， Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 并且他替众人死，是叫那活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。 Ya, di sini memberitahu 在这里告诉我们， yaitu kasih Yesus menguasai hamba-hambanya. 神的爱控制他的仆人。 Baik, begitulah hamba-hamba Tuhan Yesus yang dikuasai dengan kasih Tuhan Yesus itu. 同样的，神的仆人也是被主耶稣的爱控制。 Dan kalau kita melihat kerja-kerja pemberitaan Injil hamba-hamba Tuhan 要 Yesus, 是我们观察主耶稣的门徒传福音的工作， mereka bersedia untuk berkorban demi Tuhan 他 Yesus. 们就是愿意预备为主而牺牲， Walaupun mengalami penderitaan ataupun kesengsaraan, 即使面对很多苦难都好， tetapi mereka dapat meneruskan kerja anugerah keselamatan ini. 他们都依然能够继续神的这个救恩工作。 Karena kasih karunia ini telah dibenarkan dengan cuma-cuma. 因为呢，这神的救恩呢是白白赐给众人的。 Ya. Pemercaya hari ini iman kepercayaan mereka tidak begitu baik. 今天的教会的信徒们的信心不那么好， Ya, tetapi melalui pelayanan kasih 可是借着爱心的侍奉， akan menggerakkan hati mereka dan dibangunkan. 都必然能够打动他们并且造就他们的信仰。 Kita membaca di dalam 2 Timotius pasal 4 di sini. 请看提摩太后书的第4章， 2 Timotius pasal 4 ayat 2 hingga ayat 5. 第4章第2节到第5节。 Ayat 2. 第2节， Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2节，务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人、警戒人、劝勉人。 Ayat 3. 3节， Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 3节，因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅。 Ayat 4. 4节， Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. 4节，并且掩耳不听真道，偏向荒谬的言语。 Ayat 5. 5节， Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽你的职分。
Kita perhatikan kalimat akhir di ayat 5 itu. 我们观察第5节的下半节， Di sini menyatakan tunaikanlah tugas pelayananmu, 说到尽你的职分， yaitu penuhilah panggilan pelayananmu. 那就是全备侍奉的呼召。 Jadi dalam segala kerja-kerja suci itu disertai dengan dikuasai oleh kasih Tuhan 因 Yesus. 此当我们在行侍奉的工作的时候，应当要知道神的爱， Itulah gereja ada kasih. 这就是所谓的教会有爱。 Baik. Dari segi apa lagi kita memenuhi panggilan pelayanan ini? 从什么方面应当全备侍奉的呼召呢？ Yaitu dari segi doa. 就是祷告， Pelayanan melalui doa. 就是在祷告的侍奉工作。 Jemaat harus mendirikan mesbah. 信徒们应当筑自己的坛， Mesbah artinya mendirikan doa. 这个坛就是要建立我们的祷告。 Mari kita membaca di dalam Mazmur pasal 141. 请看诗篇的141篇， Mazmur pasal 141 ayat 2. 141篇第2节。 Mazmur pasal 141 ayat 2. 诗篇141篇的第2节， Ayat 2. 第2节， Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. 愿我的祷告乳香陈列在你面前，愿我举手祈求乳腺晚净。 Baik, pada masa dahulu mereka membakar kemenyan 古时候他们都是烧香的， dalam ukupan. 就是在他们香里面， Itulah doa orang kudus. 就是圣人的祷告。 Mari kita membaca di dalam Keluaran pasal 30 di sini. 我们请看出埃及记的第30章， Keluaran pasal 30 ayat 1, ayat 7 dan ayat 8. 30章第1节、第7节、第8节。 Keluaran pasal 30 ayat 1, ayat 7 dan ayat 8. 出埃及记30章第1节、第7节还有第8节。 Ayat 1. 第1节， Haruslah kau buat mesbah, tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga. 你要用皂荚木做一座烧香的坛。 Ayat 7. 第7节， Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian. Tiap-tiap pagi apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. 亚伦在坛上要烧生香料做的香，每早晨他收拾灯的时候也要烧这香。 Ayat 8. 第8节， Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. 黄昏点灯的时候，他要在耶和华面前烧这香，作为世世代代常烧的香。 Baik, jadi begitulah orang-orang pada masa dulu itu mereka ini mengenai dengan mesbah pembakaran ukupan itu. 在这里呢，提到的就是旧约时代的选民关于这个香坛的事， Yaitu mereka akan membakar kemenyan 他们都会烧香， dalam ukupan itu. 就是在坛。 Baik, kalau kita melihat bahan-bahan ini, 要是我们观察它的材料， kita merujuk di dalam Keluaran pasal 30 ayat 34 ayat 35. 出埃及记30章34节还有35节。 Ayat 34, 34节， Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah, demar, kulit lukan, dan gata rasa mala, wangi-wangian itu serta kemenyan, yang tulin, masing-masing sama banyaknya. 34节，耶和华吩咐摩西说：“你要取生香的材料，就是纳塔弗、斯洗列、洗利比拿，这生香的香料和净乳香各样，要一般大的分量。” Ayat 35. 35节， Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami murni kudus.
你要用这些加上盐，按做香之法做成清净圣洁的香。 Jadi inilah beberapa jenis bahan-bahan yang akan digunakan, 以上就是几种材料所需要用的， yaitu bahan-bahan wangi-wangian, 就是做香的材料。 yakni getah damar, 有的就是这个纳塔符、 kulit lukan, 这个丝洗列， dan getah rasa mala, 还有的就是喜利比拿， dan wangi-wangian itu serta kemenyan, 还有就是生香的香料和净乳各香， yaitu kemenyan yang tulin. 就是纯净的香。 Baik, jadi bahan-bahan ini kita sudah tahu 以上我们都知道了它的材料， dan sama banyak. 就是分量要一样， Di sini berkata masing-masing sama banyaknya. 就是要每一个呢各种呢都要分量一样。 Apa arti ini? 什么意思？ Yaitu mengikut firman Tuhan, yaitu sama saja. 就是按照神的吩咐是一样的。 Ya. Nah, saudara, kalau kita membaca di 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. 我们请看约翰一书第5章的14节。 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. 约翰一书5章14节， Ayat 14. 14节， Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 我们若照他的旨意求什么，他就听我们，就是我们向他所存坦然无惧的心。 Nah, kita sekarang penuh keberanian di hadirat ataupun di hadapan Tuhan, 我们如今呢，在神的面前呢，坦然无惧， yaitu carilah dahulu kerajaan Allah, 就是当先找神的国， hidup dalam kekudusan, berdamai 在和平和圣洁里面活， dan berpegang pada firman Allah. 谨守他的诫命。 Dan seterusnya, 接下来， bahan ini ianya mesti digarami. 这材料呢，必须要加上盐。 Nah, kalau kita melihat tadi di Keluaran pasal 30 tadi, 我们刚才所读过的出埃及记的第30章， ya di ayat 35 itu. 的35节， Di sini dinyatakan semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan suatu campuran rempah-rempah, 说到你要用这些加上盐， seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, 按做香之法做成清净圣洁的香， digarami murni kudus. 就是要加上盐。 Ya, dan di sini disebut garam. 说到盐， Ya, ianya mesti digaram. 必须要加上盐。 Ya. Tuhan Yesus berkata, 主耶稣基督说 jadilah terang dan garam dunia. 你们应当成为世上的这个光还有盐。 Dan ini memberitahu kepada kita yaitu bagaimana sikap kita. 在这里呢，告诉我们我们的态度如何， Ini berkenaan dengan teknik kita bercakap, 就是我们说话的技巧、 teknik berfirman, 正道的技巧、 dan teknik berdoa. 祷告的技巧。 Yang menjadi korban ukupan itu dilakukan itu adalah murni dan 就 kudus. 是能够成为纯洁、圣洁的祷告。 Nah, sekarang berapa kali korban ukupan itu dilakukan? 现在我们要知道这个献香的次数多少， Kita baca di Keluaran pasal 30 ayat 7 hingga 8. 请看出埃及记30章第7节到第8节。 Ayat 7, 7节， di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. 亚伦在坛上要烧生香料做的香，每早晨他收拾灯的时候要烧这香。 Ayat 8, 8节， juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. 黄昏点灯的时候，他要在耶和华面前烧这香，作为世世代代常烧的香。 Apa maksud ini? 什么意思？ Yaitu senantiasa menyala lampu itu. 就是常常点起这灯。
Katanya di sini tiap-tiap pagi 说到每早晨， apabila ia membersihkan lampu-lampu haruslah ia membakarnya. 他收拾灯的时候要烧这香。 Ya, dan di ayat 8 yaitu memasang lampu-lampu itu pada waktu senja. 八节又说，黄昏点灯的时候， Haruslah membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan. 要在耶和华面前烧这香，作为世世代代常烧的香， Turun temurun. 世世代代。 Jadi apa maksud ini? 什么意思呢？ Kalau kita membaca di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, 要是我们读帖撒罗尼迦前书5章的17节， yaitu tetaplah berdoa. 就是常常祷告， Ya, jadi artinya tidak putus-putus. 意思就是说不会断的。 Ya, jadi begitulah doa kita itu tidak henti-henti, tidak terputus. 同样的，我们祷告也是一样，不会停止的。 Ya, kita tahu kita berdoa mendirikan mezbah ataupun doa ini. 我们都知道，当我们筑这个坛就是祷告的时候， Ya, sebelum tidur kita berdoa 我们睡前祷告， dan bangun pagi kita berdoa. 我们起床也祷告， Berterusan. 继续的祷。 Ya, selagi kita masih hidup, selagi itulah kita melaksanakan mezbah doa ini. 只要我们还是活着，我们要继续来去筑这祷告的坛。 Kenapa begitu? 为何如此？ Nah, kita merujuk di dalam Kidung Agung pasal 1 di sini. 请看雅歌的第1章， Kidung Agung pasal 1 ayat 4, 雅歌第1章第4节， ayat 4. 第4节， Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam meligai-meligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira kerana engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. 4节，愿你吸引我，我们就快跑跟随你，往带我进了施恩内室，我们必因你欢喜快乐。我们要称赞你的爱情，胜似称赞美酒。他们爱你是理所当然的。 Di dalam firman ini berkaitan dengan kehidupan di mahligai itu. 在这里呢，关于这个在宫殿里面的生活， Yaitu perhubungan kita dengan Tuhan. 就是我们与神的关系。 Kita mengambil satu contoh mahligai ini. 我们举个例子，比如说这个宫殿， Di dalam rumah dan mahligai di luar. 就是在室内和室外。 Yaitu hubungan mahligai di luar ialah menyambut dan berhubungan dengan tetamu. 就是室内和室外的关系，就是迎接这个宾客。 Yang kedua, 第二点， mahligai di dalam bilik, 就是在室内的 yaitu kedua orang suami istri, 一对夫妻， hubungan mereka lebih rapat, nyawa mereka bersatu. 就是他们的关系更加的亲密。 Ya, jadi begitulah doa kita itu. Kita ada perhubungan yang rapat dengan Tuhan Yesus. 因此呢，我们的祷告呢，我们的关系与主是何等的亲密的。 Yang keempat, 第四， yaitu kita belajar dari nyala api dari ukupan itu. 就是我们从这个烧香的火焰中学习。 Mari kita merujuk Imamat pasal 10 di sini. 请看利未记 Imamat pasal 10 ayat 1 hingga ayat 2. 第10章第1节到第2节。 Imamat pasal 10 ayat 1 hingga 2 ayat 1. 利未记第10章的第1节， Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. 亚伦的儿子拿达、亚比鲁各拿自己的香炉，盛上火，加上香，在耶和华面前献上燔火，是耶和华没有吩咐他们的。 Ayat 2, 第2节， maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. 就有火从耶和华面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和华面前。 Ya. Baik, jadi di sini suatu peristiwa yang berlaku kepada Nadab dan Abihu.
在这里呢，就是发生了对拿达和亚比鲁的事件， sehingga membawa kematian kedua anak ini, 导致这两人都死了， yaitu mereka telah menggunakan api asing. 就是他们用了反火， Jangan menggunakan api asing, 不可用反火， tetapi harus gunakan yaitu api dari Tuhan. 而是应当用从神而来的火。 Api dari Tuhan ialah bermaksud diterima oleh Tuhan. 从神而来的火，表示说蒙神悦纳， Ya, jadi itu sangat penting. 这是非常的重要。 Nah, kita membaca lagi di dalam Imamat pasal 6 ayat 9 hingga 13 di sini. 我们再看利未记的第6章， Imamat pasal 6 ayat 9, 第6章第9节， perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. 你要吩咐亚伦和他的子孙说，燔祭的条例乃是这样：燔祭要放在坛的彩上，从晚上到天亮，坛上的火要常常烧着。 Ayat 10, 10节， Imam haruslah mengenakan pakaian linannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. 祭司要穿上细麻布的衣服，又要把细麻布裤子穿在身上，把坛上所烧的燔祭灰收起来，倒在坛的旁边。 Ayat 11, 11节， kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. 随后要脱去这衣服，穿上别的衣服，把灰拿到阴外洁净之处。 Ayat 12, 12节， api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. 坛上的火要在其上常常烧着，不可熄灭。祭司要明日早晨在上面烧柴，并要把燔祭摆在坛上，在其上烧平安尽性的脂油。 Ayat 13, 13节， harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. 在坛上必有常常烧着的火，不可熄灭。 Apa maksud ini? 什么含义呢？ Menunjukkan gerak daya dari Tuhan. 表示说神的呼召， Jangan bersandar kekuatan tubuh jasmani, 不可依靠自己的意思， tetapi bersandar kepada kuat kuasa Roh Kudus. 反而必须要依靠圣灵的大能。 Api itu hanya bernyala sekali saja, 这个火呢，只会点燃一次而已， dan ditambahkan minyak untuk menyala terus menerus. 而是再加上油，让它继续的点着。 Berarti 意思是说， menerima Roh Kudus sekali saja dan terus menerus. 领受圣灵之于是，后来然后就是继续的就是点燃着。 Kebelakangan ini ada kikiar gereja-gereja tempatan dalam subzone kita. 近区呢，在我们的小区内呢，有很多灵恩布道会。 Apabila seseorang itu, jemaat itu menerima Roh Kudus, 当一个人领受了圣灵之后， ataupun baru menerima Roh Kudus, 或是说刚得到圣灵， maka hamba Tuhan itu akan memberitahu kepadanya, menasihati kepadanya supaya memelihara Roh Kudus itu dengan baik-baik. 然后呢，神的仆人呢会劝勉他，告诉他必须要好好的保守这圣灵。 Jika bercanggah kebenaran ataupun melanggar hukum Tuhan, maka 如果违背了神的真理，或者是犯罪了之后， maka Roh Kudus itu akan meninggalkan dia. 那么圣灵会离开他。 Jadi itulah kita harus menerima Roh Kudus sekali saja dan memeliharanya dan terus menerus. 因此呢，我们每个人呢只会领受一次圣灵，然后是继续的会圣灵呢会住在我们里面。 Nah, kalau kita merujuk tokoh-tokoh ataupun hamba-hamba Tuhan di dalam kitab suci ini, 如果我们参考圣经里面的几个人物的话， yaitu
seperti Samuel. 比如说萨摩， Ya, apa kata Samuel di sini? 在这里萨摩说了什么？ Mari kita merujuk di dalam 1 Samuel 我们请看萨摩记上 ayat 12 pasal 12 ayat 23. 12章的23节， 1 Samuel pasal 12 ayat 23. 萨摩记上12章的23节， Ayat 23, 23节， mengenai aku, jauhlah daripada aku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. 据我断不停，只为你们祷告，以致得罪耶和华，我必以善道正路指教你们。 Ya. Jadi di sini Samuel telah memberitahu kepada umat Tuhan. 在这里呢，萨摩就告诉了神的选民， Ya, katanya, jauhlah kiranya jika aku berhenti mendoakan kamu. 说到至于我呢，断不停只为你们祷告， Jauhlah daripada aku untuk berdosa kepada Tuhan 以致得罪耶和华， dengan berhenti mendoakan kamu. 就是不断的为你们祷告。 Jadi kita lihat orang ini dia menitik beratkan tentang mesbah ataupun doa ini. 在这里我们能够看得到，就是这个人物呢，非常的注重祷告这回事。 Jika berhenti berdoa maka itu adalah satu dosa pula. 如果停止祷告，这是一种罪。 Jadi itulah katanya, jauhlah kiranya aku berhenti mendoakan 因 kamu. 此呢，他说：“至于我呢，断不停的为你们祷告。 Yang kedua, ”第二， yaitu seorang tokoh yang bernama Abraham. 就是这个亚伯拉罕人物， Kita rujuk Kejadian pasal 12. 请看创世纪的12章Kejadian pasal 12 ayat 7 hingga 9. ，12章第7节到第9节， Kejadian pasal 12 ayat 7 hingga 9. 创世纪12章第7节到第9节， Ayat 7. 第7节， Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. 耶和华向亚伯兰现说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。 Ayat 8. 第8节， Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. 从那里第8节，从那里他又迁到波特利东边的山，支塔帐篷，西边是伯特利，东边是埃。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。 Ayat 9. 9节， Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. 后来亚伯兰又渐渐地迁往南地去。 Baik, jadi kalau kita lihat Abram ini, 要是我们观察这个亚伯兰， yaitu dia senantiasa mendirikan mesbah kemana saja dia pergi. 就说呢，他无论到何处去都好，时常为耶和华筑坛。 Jadi di sini kita sudah merujuk dua orang tokoh di dalam Alkitab ini, 因此呢，在这里呢，我们已经参考了圣经里的2个人物， yaitu menitik berat tentang mesbah ataupun doa itu, kehidupan berdoa itu. 就是他们呢非常注重祷告的生活，就是为神筑坛。 Jadi dalam kehidupan rohani kita pada hari ini, 因此，我们今天的属灵生活， dua itu terus menerus dilaksanakan. 这2者呢，我们必须要继续的来去做。 Matius pasal 26 ayat 41. 马太福音的26章的41节， Tuhan Yesus berfirman begini, 主耶稣如此说： berjaga-jagalah dan berdoalah 要警醒祷告， supaya kamu roh memang penurut, daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoalah 就是说呢，要警醒祷告，谨慎祷告， supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. 好让你们不会在试探里面跌倒。 Roh memang penurut tetapi daging lemah. 灵魂是顺服的，肉身却软弱。 Baik, jadi itulah kita memenuhi pelayanan kita ini. 因此呢，以上我们就在我们的释放方面呢，全备了。 Mari kita melihat ayat yang terakhir sebagai kesimpulan. 最后我们读一个经节作为我们的结论。 Kita
merujuk Wahyu pasal 8 di sini. 请读启示录的第8章， Wahyu pasal 8 ayat 3 hingga ayat 5. 启示录第8章第3节到第5节， Wahyu pasal 8 ayat 3 hingga ayat 5. 启示录第8章第3节到第5节， Ayat 3. 3节。 Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. 3节，另有一位天使拿着金香炉来，站在祭坛旁边，有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。 Ayat 4. 4节， Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. 那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前。 Ayat 5. 5节， Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. 天使拿着香炉盛满了坛上的火，倒在地上，水有雷轰、大声、闪电、地震。 Di dalam firman ini, 这个道理， yaitu doa orang-orang kudus 圣徒的祷告 sampai di hadirat Tuhan 来到神的面前， dan diterima oleh Tuhan. 并且蒙神接受。 Jadi penyampaian firman Tuhan sampai di sini saja. 正道到此结束为止。 Semoga Tuhan memberkati kita. 愿真神祝福我们。 Mari kita menaikkan pujian 219. 我们再次唱诗赞美诗219首。 Jangan tunggu Tuhan serahkan perkara besar, sebab karunia berbeda. Hal yang kecil juga harus setia kerjakan, dimanapun bersinarlah, dimanapun bersinarlah, dimanapun bersinarlah. Orang sesat tunggumu bimbing dia ke sorga, dimanapun bersinarlah. Terang dapat pimpin orang ke jalan benar, tunjukkan jalan kehidupan. Terang pimpin orang masuk pintu anugerah, dimanapun bersinarlah, dimanapun bersinarlah, dimanapun bersinarlah. Orang sesat tunggumu bimbing dia ke sorga, dimanapun bersinarlah. Persembahkan semua karunia untuknya, dia pakaimu terangi yang gelap. Banyak orang telah meninggalkan jalan Tuhan, dimanapun bersinarlah, dimanapun bersinarlah, dimanapun bersinarlah. Orang sesat tunggumu bimbing dia ke sorga, dimanapun bersinarlah. Silakan. 请坐。 Seterusnya kita berdoa. 接下来呢，我们一同祷告。 Dalam doa pertama-tama kita mengucapkan syukur, terima kasih atas pimpinan Tuhan. 在祷告里呢，我们献上感谢祷 Dan 告。
Dan yang kedua, kita memohon supaya Tuhan memelihara iman kepercayaan jemaat di sini. 同时呢，在祷告里呢，我们也祈求真神继续带领本地教会信徒们的信心， Dan juga memohon Tuhan supaya memimpin kerja-kerja suci yang dirancang oleh setiap gereja tempatan. 同时呢，在祷告里呢，我们为各本地教会的圣工事工代祷， Serta membantu doa kepada saudara-saudari yang kurang sehat, 同时呢，也为身体欠安的弟兄姊妹们代祷， serta menjauhkan daripada penyakit COVID-19 ini. 同时呢，也保守各位呢就是远离这个新冠病毒， Mari kita sama-sama berdoa. 同心祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucapkan syukur atas pimpinan-Mu ya Bapa di surga. Haleluya, haleluya.
Nugrahnya berlimpah, nugrahnya berlimpah, walau aku penuh dosa, nugrahnya berlimpah, nugrahnya berlimpah, nugrahnya berlimpah. Dulu aku penuh dosa, nugrahnya berlimpah. Amin. Kebaktian pada malam ini sampai di sini saja. Semoga Tuhan memberkati. Jumpa lagi. 今晚的聚会到此结束为止，愿真神祝福大家平安，再会。 Haleluya.